Salam geng, Racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen penerangan gaming test. Mangsa kita hari ni, macam korang nampak lah, kita ada flagship killer daripada Xiaomi 13T Pro. Phone ni kan actually agak menarik tau, sebab dikuasakan dengan chip flagship daripada MediaTek. Kita ada MediaTek Dimensity 9200 Plus, clock speed 3.35 GHz tau. Skor Antutu pun boleh kata lagi tinggi daripada A17 Pro. So kita nak tengok lah kan separuh manakah chip ni, boleh tak kan dia nak handle game-game berat. Dan suhu dia pula macam mana, sepanas iPhone 15 Pro ke kan, kita akan tengok lah nanti. Untuk features dan juga spek, korang boleh refer dekat video unboxing kita yang lepas tu. So kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Untuk game yang pertama ni kita akan mulakan dengan PUBG Mobile dululah macam biasa. Dalam gaming test ni kita akan test multiple game. Setiap game durasi di antara 5 ke 10 minit sahaja. Okey, kalau korang dah ready, jom tengok dulu setting kewajipan. First of all, dekat sini bateri dah penuh. Gaming test ni pakai data bukan wifi. Dan untuk brightness kita dah setkan yang paling tinggi. Auto brightness pun kita dah offkan dekat sini. Untuk brightness dia actually memang sangat terang. Boleh cecah paling tinggi max tu 2600 nits tau. Untuk setting yang tak penting dekat sini kita dah pun offkan, kita dah pun disablekan lah. Anyway, untuk recent app kita akan buang yang lain, just tinggalkan PUBG Mobile sahaja. Untuk unit dah dekat tangan saya sekarang ni version 12GB RAM tau. Ok, so dekat sini macam mana pula dari segi grafik, yang mana kita akan masuk dekat bahagian setting dan kita akan pergi dekat bahagian grafik dan juga audio. Surprisingly dekat sini dah pun boleh enablekan smooth 90fps, yang mana untuk screen dekat sini support 144Hz refresh rate. Dan phone ni dikuasakan dengan chipset terbaru daripada MediaTek. Kita ada Dimensity 9200 Plus tau, yang mana chipset ni boleh kata memang level-level flagship, level-level Snapdragon 8 Gen 2. Demi Antutu score pun kalau korang tengok before ni dalam video unboxing review kita memang sangat-sangat tinggi. So kalau korang dah ready sekarang ni, kita akan cabut port USB-C dekat bawah dulu. Alright, cabut dulu yang ni. Okay, so kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah masuk dekat dalam game, yang mana sekarang ni untuk gyro kalau korang tertanya memang tak ada masalah, sangat-sangat accurate tanpa sebarang isu. Button pun macam korang nampak memang sangat-sangat responsif. Anyway, kalau korang tertanya pasal game emote tu, macam biasalah ada, korang just swipe saja untuk aktifkan. Yang mana dekat sini kita akan tekan boost untuk performance. So dekat sini untuk features tu macam biasa je, tak ada apa yang special pun dekat sini. Alright, so sekarang ni kan untuk speaker pula ada support stereo speaker. Memang nice lah bunyi dia. Yang mana kita akan cuba naikkan dan korang boleh nilaikan sendirilah sound dia macam mana. Nice tak nice? Alright, kita dapat main PUBG lebih kurang dalam 5 minit untuk setting grafik smooth 90fps. First of all, untuk prestasi memang sangat awesome tanpa sebarang isu. Even kan kita tengah clash enemy ataupun ada banyak enemy dalam satu masa, korang boleh nampak lah sangat-sangat padu, smooth gila tanpa sebarang stuttering ataupun lag dekat sini. Untuk bateri sekarang masih kekal 100% lagi. Anyway, untuk bacaan suhu dekat sini memang terasa suam-suam je, tak panas pun. Kita akan cuba check sikit lah suhu dia berapa paling tinggi kita dapat. Di bahagian hadapan paling tinggi kita dapat sekitar 36 something saja, tak panas pun macam korang nampak. Okay, paling tinggi 37 dekat bahagian kamera. Kalau dekat belakang ni panas tak? Dekat belakang paling tinggi kita akan cuba tengok lah, kita dapat sekitar 35 degree saja. So dekat belakang ni tak panas manalah berbanding dekat bahagian hadapan. Untuk ni button-button sangat-sangat responsif, gyro pun ok, tak ada masalah ghost touch ke apalah buat masa ni. So kita akan teruskan kepada game lain pula. Kita dah pun ada dekat dalam game Wreckfest, yang mana grafik quality dia macam korang tahulah game dia agak tinggi juga. So kita akan setting dulu grafik. Dekat sini kita akan setkan semuanya tekanan, kita akan setkan FPS, lepas tu screen scaling, dynamic resolution, kita akan naikkan je dekat sini. Effect quality pun kalau boleh kita naikkan paling tinggi. Alright, kita akan save dulu. Kalau korang dah ready, kita akan cuba main sekarang. Ok, kita akan pilih map dulu. Alright.
Lebih kurang dalam 10 minit lah kita dapat main game Breakfast dekat sini. Untuk bacaan bateri sekarang tinggal 96%, dia drop lebih kurang 4% macam tu. Apa yang paling menarik yang saya agak impress dengan performance ni kan, dia punya prestasi walaupun korang akan nampak bacaan FPS dia tu naik turun, benda tu actually memang normal untuk game ni. Tapi saya tak jumpa sebarang isu stuttering lagi ataupun start yang teruk macam yang saya jumpa dekat iPhone 15 Pro yang pakai chip A17 Pro tau. Sangat-sangat nice. Sekarang kita akan cuba tengok pula macam mana dari segi bacaan suhu. Selama lebih kurang dalam 11 minit kita main ni kan, suhu paling tinggi kita dapat sekitar dekat sini 40, 42, 42.8, 42.9 sahaja, which is lagi orang cakap suhu dia tu lagi sejuk berbanding iPhone 15 Pro yang kita main tak sampai 2-3 minit dah cecah 43 degree. Boleh kata cooling system yang terbina dekat dalam phone ni, kata yang besar tu kan, memang sangat-sangat membantulah. Okey, sekarang kita akan teruskan main game lain pula. Kita dapat masuk dekat dalam game Call of Duty Mobile. Untuk grafik ni actually saya dah setkan grafik yang paling tinggi. Macam korang nampak lah, kita setkan kepada frame rate ultra dan grafik quality medium. Untuk ultra, dalam multiplayer ni korang boleh dapat sampai 120 FPS. Macam korang nampak lah, sangat-sangat smooth gila, nice. Untuk bacaan dekat FPS counter tu boleh dapat 120 FPS. Alright, untuk dia punya button apa semua memang tak ada masalah, gyro pun ok. So kita akan cuba layan dulu dalam 5-10 minit macam tu lah, tengok prestasi bateri macam mana. Okey, kita dapat main Call of Duty Mobile ni lebih kurang dalam 11 minit 12 minit macam tu. Untuk bateri tinggal 91% dan phone ni saya rasa memang tak panas mana pun, suam-suam je. Even kita pakai setting grafik tu kita naikkan 120 FPS. So apa kata kita check dulu bacaan suhu. Dekat sini dekat bahagian harapan kan, paling tinggi kita dapat sekitar 37, 38, 39.7 degree saja, tak cecah 40 degree pun lah macam korang nampak. Untuk prestasi dia saya boleh katakan memang sangat-sangat awesome. Untuk bacaan FPS tu memang sangat stabil, dia tak drop bawah 100 pun. Just nice lah. Segala ni memang terasa sangat-sangat lancar. Memang best lah korang main Call of Duty Mobile dekat phone ni. Alright, sekarang kita akan cuba main juga Genshin Impact lah. Kita nak tengok macam mana kan tahap suhu dia tu, sepanas mana yang kita boleh dapat dekat phone ni, dekat Xiaomi 13T Pro. Untuk bateri sekarang 87%. Untuk setting grafik pula actually saya setkan yang paling tinggi lah macam yang korang nampak dekat sini. Semuanya rata kanan, 60 FPS pun kita enablekan juga. Untuk gaming mode dekat sini kita akan boost yang macam biasa dan kita akan tengok nanti macam mana kita akan naikkan kepada performance. Alright, so untuk dia bacaan FPS tu macam korang nampak, so far dia main atas 50. So kita akan main lebih kurang 5 dan 10 minit macam tu. Kemudian kita akan check balik lah suhu dia berapa paling tinggi kita dapat, bateri drop banyak mana dan prestasi dia okey tak okey. Feeling lucky today, like I am to the flower. I'll catch up. Alright, sekarang ni lebih kurang dalam 5 minit kita main Genshin Impact. Untuk bateri sekarang ni tinggal 84%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check dulu lah berapa paling tinggi kita dapat. So dekat bahagian harapan ni kita dapat sekitar 37, 39, 40 degree. Finally dah cecah 40 degree. So dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 40 degree sajalah untuk 5 minit pertama dan pakai setting grafik rata kanan. Yang mana saya perasan kalau korang tengah jalan macam ni, dia punya bacaan FPS tu boleh drop sampai 40 something. Tapi bila korang tengah lawan even lebih daripada 4 enemy tu kan, tak ada masalah tau. Dia punya bacaan FPS tu boleh kata sangat-sangat stabil tanpa sebarang isu stuttering lagging ataupun stuck. So kita akan cuba teruskan lagi lah, tengok dalam 10 minit nanti macam mana pula. Lebih kurang dalam 11 minit kita dapat main Genshin Impact dengan setting grafik rata kanan. Bateri sekarang 81%.
Untuk bacaan suhu ni actually, saya pegang phone ni tak ada rasa panas mana. Boleh kata masih okey, normal. So paling tinggi suhu kita dapat sekitar 41 degree sahaja dekat sini. Which is bagi saya sangat okey. Cooling system yang terbina tu sangat-sangat membantulah untuk sejukkan phone ni. Untuk prestasi sama je macam 5 minit awal tadi. Kalau korang jalan-jalan tu boleh nampak lah FPS dia boleh drop sampai 40 something. Tapi kalau korang tengah lawan enemy, even lebih daripada 5 pun, dia punya bacaan FPS tu still boleh kata stabil atas 50 macam tu lah. Just nice lah setakat ni. Game yang terakhir dekat sini kita akan try juga main Garena Undawn. Actually saya rasa akan grafik, tapi saya nak tunjuk dekat korang lah. Kalau masuk dekat setting video, korang boleh nampak grafik quality ultra, model quality pun ultra. Untuk frame rate pun actually saya rasakan kepada Ultra HD. Yang mana bila setkan kepada Ultra HD ni, saya perasan dia punya FPS tu boleh naik sampai 100 FPS macam tu. Kita akan tengok nanti macam mana stabil ke tak stabil. So kita akan cuba lain dulu dalam 5-10 minit macam tu. Overall macam korang nampak memang sangat-sangat smooth. Dia punya bacaan FPS tu paling tinggi tadi boleh cecah 100 FPS, paling rendah boleh cecah 50 macam tu lah. Untuk minit awal ni kita akan layan dulu. Lebih kurang dalam 9 minit lah sekarang kita dah pemain Garena Undawn. Yang mana sekarang ni saya terasa agak panas sikit pada belakang dia. Dan kadang-kadang bila tengah jalan tu FPS berdrop sampai 38 something. So untuk bateri sekarang 74%. Apa kata kita check dulu lah bacaan suhu dia berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini paling tinggi kita dapat kalau dekat depan ni sekitar 41, 43, 44 degree paling tinggi. So agak panas juga, tapi belum cecah sampai tak overheat lah macam kita dapat dekat iPhone 15 Pro. So dekat sini sekitar 44 degree paling tinggi. Ok, 44. So paling tinggi max kita dapat sekitar 44.9 tadi. Tak cecah lagi 45 degree macam yang korang nampak sendiri lah. Overall boleh kata performance dia agak ok. Kalau macam korang tengah perang ke apa tak ada masalah. Tapi kalau tengah jalan macam tu saya perasan agak drop sikit. Tapi dia cepat stabilkan balik tau macam korang nampak. Tanpa sebarang isu lah. Hasilnya bagi saya memang sangat-sangat memberangsangkan lah macam korang nampak. Seperti yang saya expect lah, Dimensity 9000 series ni memang next level. Performance padu, suhu pun terkawal. Memang boleh kata dah saing-saing chip famous yang lain lah. Day by day ni kita nampak kalau MediaTek dah semakin improve. Kalau compare dengan chip last year, Dimensity 9000 Plus kan 9200 tu yang ada dekat ROG 60 dan juga Vivo X90 Pro, Dimensity 9200 Plus ni peningkatannya bagi saya macam terasa jugalah walaupun tak banyak. So, macam mana? Apa komen korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.